Assalamualaikum, selamat sejahtera. Okay, hari ini cikgu akan terangkan bab 1 tingkatan 2 RBT penyelesaian masalah sejarah inventif untuk part 3. Okay, untuk part 3 kita akan belajar tentang percanggahan fizikal. Okay, percanggahan fizikal merupakan salah satu daripada fasa penyelesaian masalah inventif. Okey, apa yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal ni? Okey, kita tengok contoh yang ada dekat sini. Okey, kerusi. Okey, macam mana kita nak selaraskan kerusi agar kerusi ni boleh diduduki oleh murid yang mempunyai ketinggian yang berbeza. Okey, jadi dalam bab ni, okey, keyword yang awak kena ambil perhatian di sini ialah pemisah ruang, penyarangan, pengekstrakan dan juga pengembangan tema. Okey, kita tengok pertama sekali awak kena kenal pasti dan analisis percanggahan fizikal. Okey, apa yang dimaksudkan dengan percanggahan fizikal ni? Okey, percanggahan fizikal merupakan keadaan yang berlawanan di antara satu dengan yang lain yang diperlukan oleh sesuatu objek. Okey, ada dua kaedah kat sini iaitu kaedah pemisah ruang dan juga kaedah pemisah masa. Okey, nanti kita akan tengok apa itu pemisah ruang, apa itu pemisah masa. Okey, kat sini kita ada contoh meja. Okey, contoh percanggahan fizikal meja ni, okey, dari segi saiz, percanggahan fizikal kita boleh tengok sama ada benda tu besar ataupun kecil. Kalau dari segi beban, kita boleh tengok benda tu berat ataupun ringan. Kalau dari segi ketinggian, kita boleh tengok benda tu sama ada dia tinggi ataupun dia rendah. Okay, so ini adalah contoh percanggahan fizikal untuk meja. Okey, sekarang kita nak tengok penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisah ruang ataupun masa. Okay, kat sini ada dua contoh pemisah ruang, satu lagi pemisah masa. Okey, untuk pemisah ruang, contoh objek kita ialah kerusi. Okey, kalau kerusi, percanggahan fizikal yang terlibat dalam masalah kerusi adalah tinggi lawan rendah. Maksudnya tadi, boleh tak kerusi ini diduduki oleh murid yang tinggi dan juga yang rendah. Okay, dekat contoh situasi, kerusi perlu tinggi untuk murid tinggi dan perlu rendah untuk murid yang rendah. Jadi soalan penentuan kaedah pemisah ruang atau masa ialah adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Jawapan ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas. Jadi ini dinamakan sebagai pemisah ruang sebab dia memerlukan serentak. Kerusi yang untuk murid tinggi dan rendah tu memerlukan serentak, so kita punya kaedah pemisah ialah pemisah ruang. Okey, contoh objek yang kedua ialah kemah. Okey, kemah dia punya percanggahan fizikal besar lawan kecil. Okey, situasi dia ialah kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Jadi, dia punya soalan penentu kaedah pemisah ruang atau masa, adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapannya tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Akhirnya tidak perlu pada masa yang sama. Okey, sebab masa yang berlainan, jadi itu adalah kaedah pemisah masa. Itu beza di antara kaedah pemisah ruang dan juga kaedah pemisah masa. Faham tak? Maknanya kemah dia tak serentak besar. Dia tak serentak besar dan kecil. Dia besar bila kita guna, dia akan jadi kecil bila
kita simpan, jadi itu yang dinamakan sebagai pemisah masa. Okey, sekiranya objek tersebut mempunyai masalah pemisah ruang, ini adalah cadangan prinsip inventif untuk menyelesaikan masalah objek pemisah ruang. Okey, pertama kita boleh buat pembahagian ataupun segmentation. Untuk pembahagian ni, konsep dia kita boleh bahagikan objek kepada beberapa bahagian yang kecil ataupun menjadikan objek mudah dileraikan, meningkatkan darjah keberbahagiaan dan berubah kepada peringkat yang lebih kecil. Contoh perabot-perabot yang dijual dekat DIY. Okay, lagi satu contoh ialah lampu ataupun kipas yang kita boleh adjust ketinggian dia. Sama ada dia boleh tinggi ataupun dia boleh rendah. Macam tu juga dengan kerusi basikal yang boleh adjust dia punya ketinggian ketinggian tempat duduk. Okey. Cadangan prinsip inventif yang kedua ialah pengekstrakan ataupun taking out, iaitu memisahkan atau mengeluarkan bahagian yang mendatangkan gangguan pada objek. Contoh, pemisah unit pendingin hawa di dalam dan di luar bangunan supaya bunyi bising dan haba panas dapat diasingkan. Maknanya kan aircon dia ada yang bahagian dalam dan juga bahagian luar. Jadi bahagian luar ni bila kita letakkan di luar dia tak adalah bising. Sebab dia kan bila kita on aircon yang bahagian luar ni dia mengeluarkan bunyi yang bising kan. Jadi dia terpisah di ruangan yang berbeza. Satu bahagian dalam, satu lagi bahagian luar. Itu maksud dia pengekstrakan. Okey, cadangan prinsip inventif yang ketiga ialah kualiti setempat, iaitu di mana dalam konsep ni dia dapat mengubah struktur objek dan pengaruh luaran daripada seragam menjadi tidak seragam dan menjadikan setiap bahagian objek memenuhi fungsi berbeza yang berguna. Okay, contoh bekas makanan yang mempunyai beberapa bahagian yang boleh letak nasi, boleh letak lauk, boleh letak sayur dan sebagainya. Itu maksud kualiti setempat. Maksudnya satu objek ataupun satu produk boleh digunakan untuk beberapa bahagian yang berbeza. Okey, konsep yang keempat ialah penyerangan. Okey, di mana kita meletakkan atau memasukkan satu objek ke dalam objek yang sama tetapi berlainan saiz. Contoh antena radio yang boleh dipanjangkan atau dipendekkan. Itu kita namakan sebagai nested doll. Contoh macam cikgu bagi tadilah yang lampu yang boleh ditinggikan dan direndahkan. Okey, konsep pemisah ruang yang kelima ataupun penyelesaian masalah yang kelima ialah filem nipis dan cengkerang boleh luntur. Okey, maksudnya membalut, melapik atau membungkus objek menggunakan lapisan filem nipis dan cengkerang yang boleh luntur. Contoh, pelindung cahaya cermin kereta. Pelindung cahaya cermin kereta ni orang panggil yang cover cover untuk cermin kereta tu. Kan dia boleh lipat, dia boleh fleksibel lah untuk kita simpan. Okay, yang keenam ialah pengantara. Okay, dalam konsep ni kita akan mengadakan bahagian baru antara dua objek ataupun menggunakan objek atau proses perantara ataupun mencantumkan dua objek secara sementara. Okay. Contoh ialah sarung tangan ketuha menjadi pengantara antara tangan dengan objek panas. Itu maksud pengantara. Dan akhir sekali, cadangan penyelesaian untuk pemisah ruang ialah tidak simetri, di mana dalam konsep ni dia mengubah bentuk satu objek daripada simetri menjadi tidak simetri.
Contoh, dia menukar bentuk jam yang bulat kepada bentuk jam yang tak simetri lah. Okey. Okey, sekarang kita tengok pula cadangan untuk prinsip inventif bagi masalah pemisah masa. Okey, sama juga kita ada 7 cadangan prinsip inventif untuk pemisah masa, untuk kaedah pemisah masa. Okey, yang pertama kedinamikan ataupun diamondization, di mana dalam konsep ni kita boleh memisahkan satu objek kepada bahagian kecil yang boleh bergerak ataupun mengubah suatu bahagian objek daripada tidak bergerak kepada bahagian yang bergerak atau sebaliknya. Contoh, meja makan yang berempat boleh dibesarkan menjadi meja makan untuk 8 orang. Ataupun steering kereta boleh diubah ketinggian dia. Itu maksud kedinamikan. Okay. Cadangan yang kedua ialah tindakan awal, di mana dalam konsep ni kita melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko. Contoh, beg udara dalam kereta yang boleh mengurangkan risiko kecederaan semasa kemalangan. Okey. Cadangan prinsip inventif yang ketiga ialah tindakan berkala, di mana dalam konsep ni kita boleh menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala. Tindakan berkala tu tindakan yang segmentation. Di mana contoh, lampu jalan menyala berkala mengikut waktu siang dan malam. Maknanya tak berterusan lah. Berkala tu tidak berterusan. Jadi lampu jalan berkala mengikut waktu siang dan malam. Ada timing dia. Itu maksud tindakan berkala. Yang keempat, tindakan keterlaluan. Di mana dalam konsep ni jika tindakan tidak berhasil, lakukan tindakan yang sama tapi secara berlebihan atau berkurangan agar dapat memudahkan penyelesaian. Contoh, proses menabur serbuk gula di atas donat untuk mengurang atau menambah kemanisan. Okay. Cadangan yang kelima ialah pengembangan terma, di mana dalam konsep ni dia menggunakan prinsip terma, iaitu pengembangan atau pengecutan terhadap satu bahan. Contoh, pemutus litar yang menggunakan prinsip terma pemula lampu Pandeflor. Okey. Yang keenam, kita ada pembuangan dan pemulihan, di mana dalam konsep ni membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Contoh, kapsul ubat yang boleh larut. Kapsul yang dalam diserbuk tu, tu maksud membuang bahagian yang telah menjalankan fungsinya. Maknanya kapsul tu dia boleh larut dekat dalam perut kita. Itu maksud konsep ni. Dan akhir sekali, tindakan berterusan yang berfaedah. Dalam konsep ni, kita menjalankan suatu kerja secara berterusan lah. Contoh, jana kuasa elektrik dan mesin pelelas. Okey, cikgu tahu banyak cadangan penyelesaian inventif untuk kedua-dua pemisah ruang dan pemisah masa. So, sekarang kita tengok macam mana kita gunakan salah satu daripada cadangan penyelesaian inventif ini dalam situasi yang ringkas. Okay, contoh kat sini, kita punya masalah objek meja. Okay, ini adalah pecahangan fizikal yang kita dah kenal pasti ialah berat lawan dia ringan. Situasi masalah kita ialah meja perlu berat untuk menampung beban yang banyak, tetapi perlu ringan bila kita alihkan. Jadi, soalan penentuan kaedah pemisah ruang dan masa kat sini ialah, adakah meja perlu berat dan ringan pada masa yang sama? Jawapan dia tidak, sebab meja digunakan untuk menampung beban dan dialihkan pada masa yang berlainan. Okey, jadi kaedah pemisah kat sini ialah pemisah masa. Okay, jadi, penyelesaian masalah tersebut, dia menimbulkan masalah yang lain pula. Okey, dia dah boleh menampung beban, tapi masalah yang berlaku apabila nak dialihkan ke sudut lain, dia menjadi lebih berat. Macam yang cikgu explain masa sebelum ni. Okey, di mana bila dia dah tukar kaki meja tu menjadi kaki besi,
kena ada ramai tenaga kerja untuk mengangkat meja. Meja tu menjadi lebih berat. Dia dah tak goyang bila kita letak beban yang banyak, tapi dia menjadi lebih berat. Jadi, cadangan perubahan untuk reka bentuk ni ialah kita menggunakan prinsip kedinamikan. Okey, di mana ada dua cadangan kat sini. Cadangan yang pertama, kaki meja, kita menggunakan kaki meja yang boleh ditanggalkan daripada cantuman dengan muka meja dengan menggunakan konsep ikatan skru yang boleh pasang buka. Maknanya kaki meja tu boleh dibuka dan dipasang semula. Ataupun meja tu mudah untuk dibuka dan dipasang semula pada bila-bila masa. Ataupun memasang roda pada hujung kaki meja agar meja itu mudah digerakkan. Jadi kat sini ada dua cadangan perubahan pada reka bentuk meja tersebut. Ini adalah prinsip kedinamikan yang kita telah pilih. Daripada banyak-banyak tu, 7 tu, kita pilih prinsip kedinamikan. Okey, sekarang macam mana kita nak menghasilkan lakaran? Macam awak dah belajar di tingkatan 1, apa-apa jenis reka bentuk awak perlu ada lakaran. Okey, jadi ini adalah lakaran produk berfokus bahagian yang mempunyai masalah inventif. Macam tadi kita dah ada dua penyelesaian. Okey, penyelesaian yang pertama di mana kita boleh menghasilkan kaki meja yang dipasang dengan skru pada muka meja yang boleh dibuka dan dipasang semula semasa kerja pengalihan. Okey, nampak? Lakaran yang pertama. Okey, lakaran yang kedua pula ialah kaki meja yang mempunyai roda yang mudah untuk digerakkan bila dialihkan. So, tak perlulah ada orang yang angkat meja tersebut. So, okey, itu saja untuk 1.3 kecanggahan fizikal. Okey, bertemu lagi di video akan datang. Bye.